Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Puan Hajah Rohani binti Husin selaku Ketua Biro Wanita Masjid As-Saadah Kampung Bahagia Teluk Intan, ya. Yang dikasihi lagi dihormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini hari yang sangat bersejarah. Hari ini hari Selasa 10 Ogos 2021 Masihi bersamaan 1 Muharram 1443 Hijrah, ya. Alhamdulillah wa syukru ala Allah. Kita masih dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan dan masih dapat mengecap nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Lama sudah kita tidak ketemu. Alhamdulillah hari ini kita dapat berpeluang untuk bertemu secara alam maya. Syukur pada Allah melihat wajah-wajah sahabat syurgaku. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kupasan daripada tajuk yang diberi kepada saya iaitu hijrah ke arah mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenarnya. Jadi pertama sekali kita melihat apa erti hijrah, ya. Hijrah dari segi bahasa bermaksud berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Bagaimana berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersama sahabat berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, ya. Bagi kita hari ini, puan-puan, sahabat-sahabat, sidang hadirin yang dirahmati Allah, kita berhijrah dari segi perbuatan ataupun sikap, ya. Di mana kita boleh berhijrah daripada jahil kepada berilmu. Maksudnya, ya, kita ni banyak perlu menuntut ilmu supaya menambah, ya, ilmu di dada kita. Banyak ilmu yang kita masih belum faham, ya. Jadi sebagai seorang mukmin atau mukminah, apabila datangnya tahun baru, kita semestinya memasang niat untuk menjadikan diri kita daripada baik kepada yang lebih baik dengan menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Kita tahulah diri kita ni macam mana, puan-puan, ya, dan tuan-tuan. Diri kita ni andai semalam Allah Taala matikan kita, agak-agak bagaimanakah kita ni berada di alam barzakh? Kita punya amalan masih, maksudnya masih di tahap yang rendah, ya. Tu kita takut. Jadi alhamdulillah Allah Taala masih panjangkan umur kita hingga ke hari ini. Kita sempat lagi bertaubat, kita sempat lagi pada maghrib semalam membaca doa, ya, doa menyambut awal tahun. Sebelum tu kita berdoa akhir tahun. Lepas akhir tahun, azan maghrib, kita baca pula doa awal tahun. Dalam doa kita tu kita minta pada Allah supaya Allah Taala bagi kepada kita kekuatan untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, ya, iaitu menyeru kepada kebaikan, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Apa yang Allah larang kita jauhi. Contohnya seperti mengumpat, memfitnah, ya, mengadu domba dan sebagainya, ya. Kemungkinan bagi tahun 1443 Hijrah ini kita berazam untuk menjadi lebih baik lagi, ya.
supaya menjadi mukminah yang sejati, ya, yang beriman dan sebagainya. Jadi maksudnya antara perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sebenarnya, iaitu pertamanya kita jaga solat, ya. Solat kita jaga dengan baik, solat 5 waktu. Andai kata sebelum ni ada di antara kita yang masih solat belum cukup 5 waktu, dan bila datang tahun baru ni berazamlah untuk menunaikan solat bagi cukup 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Dan solat yang sebaiknya tadi perlu dibuat dalam keadaan berjamaah, ya. Sama ada berjamaah di masjid ataupun di surau ataupun di rumah bersama keluarga kita, ya. Tambahan lagi kita di musim Covid ini, ya, kita maksudnya pergerakan kita maksud terbatas. Kita banyak di rumah. Jadi kalau boleh bila solat di rumah tu, eloklah kita solat secara berjamaah, ya. Keduanya lagi iaitu apabila kita solat 5 waktu tadi, kita pastikan solat kita mesti di awal waktu. Janganlah solat di hujung waktu, ya. Waktu nak habis dah baru kita solat, ya. Kalau sehari kita buat macam tu, esok dia berjangkit lagi, lusa berjangkit lagi. Jadi kita kena disiplinkan diri kita, solat di awal waktu. Bunyi azan atau sebelum azan, kita dah mula ambil wuduk dan kita bersegera untuk mengerjakan ibadah solat, ya. Dan dalam solat kita tadi masih lagi ada yang tak berapa cantik lagi, iaitu antaranya kita mesti faham bacaan dalam solat tadi, ya. Surah Fatihah kita dah faham maksud dia, dan kita fahamkan lagi maksudnya bacaan-bacaan kita seperti bacaan ketika rukuk, ketika sujud dan seterusnya, ya. Jadi pertama tadi saya kata jaga solat 5 waktu. Itu cara kita nak dekatkan diri dengan Allah. Sebab orang yang mengerjakan solat ini adalah orang yang berjaya, ya. Bagi orang yang mengerjakan solat, setiap perbuatan mereka semua ni dicatat pahala. Tapi bagi orang yang tidak mengerjakan solat, walau dia sedekah banyak mana pun, walau dia buat kebajikan banyak mana pun, tetapi tidak dicatat pahala oleh Allah SWT. Ruginya, ya. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita sama-sama jaga solat kita 5 waktu itu dengan sebaik mungkin, ya. Jadi antara kita nak dekatkan diri kita dengan Allah lagi, iaitu yang keduanya perbanyakkan baca Al-Quran, ya. Duduk rumah, ramai yang kata saya ustazah, jemulah duduk rumah, tak larat duduk rumah, ya. Kita boleh isi maksudnya masa-masa yang terluang tadi dengan mempelajari Al-Quran, ya. Iaitu belajar hukum tajwid, ya. Kita belajar hukum tajwid. Lagi tak tahu, lagi belajar, insya-Allah kita akan faham. Lagi kita belajar tentang sebutan makhraj huruf dan sebagainya. Insya-Allah dalam kita duduk di rumah, pada duduk kosong saja adalah pengisiannya, insya-Allah, ya. Dan setelah kita pandai dah baca Quran, kita belajar pula memahami maksud, iaitu bertadabbur. Buka tafsir, kita lihat, ya. Ayat ni menceritakan tentang apa, Allah Ta'ala menjelaskan tentang apa, supaya kita lebih faham. Bila boleh faham, kita boleh amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang ketiganya iaitu kita membanyakkan berzikir. Duduk saja-saja terpeganglah tasbih. Orang hari ni ada handset, asyik pegang handset, ya. Handset pun kalau dia tengok ceramah agama, alhamdulillah lah. Tapi kalau pergi layari yang tak sepatutnya, ya, jadi kita sebaiknya banyak berzikir pada Allah. Zikir ni untuk apa? Untuk bersihkan hati kita, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, ya. Hati kita ni kotor, masya-Allah, na'udzubillah, ya. Kalau ilmu tasawuf dia kata nak bersihkan hati dengan cara macam mana? Iaitu bila kita mandi tu, kita baca Alam Nashrah, ya. Tirus kepala kita daripada atas, ya, daripada rambut sampai ke bawah. Ni mesti bilik air yang tak bercampur dengan tandasnya. Kita baca Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sambil kita sapu-sapu hati kita ni. Mudah-mudahan maksudnya ya, hati kita akan jadi bersih ya. Bersih ni maksudnya maksud dia suci daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah sifat yang tak baik ya. Kita nak hiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji ya. Hati ni sebab apa kita kena jaga? Sebab apa? Hati menjadi tempat ukuran paling utama dalam tubuh manusia dan menjadi tempat Allah SWT membuat penilaian terhadap hamba-Nya. Allah Ta'ala melihat hati kita ni. Kalau hati kita ikhlas, buat apa semua dicatat pahala. Tapi kalau hati tak ikhlas, habislah ya. Jadi sia-sia amalan kita tadi. Bersedekah banyak tapi tak ikhlas ya. Bersedekah sedikit tapi ikhlas ya, pahalanya besar bagi kita. Jadi jaga hati. Orang yang hati bersih, mukanya pun nampak berseri, senyum selalu. Bagaimana saya lihat sahabat-sahabat di alam maya ni ya, semuanya bersih ya, muka bersih, muka ceria, muka yang senyum, sahabat syurgaku. Alhamdulillah ya. Jadi hati, letaknya niat seseorang sama ada ikhlas atau tak ikhlas tadi ya, perlu dijaga ya, supaya hati kita tidak menjadi rosak. Hati rosak ni penuh sifat mazmumah tadi. Hati tidak ditimpa penyakit, penyakit PhD, rasa dengki ya, itu perasaan hasad dengki ya. Dan juga lagi hati tidak buta. Orang selalu sebut hati buta, tapi bahasanya kasar. Hati buta ni, Allah, buta hati habislah. Orang belajar apa pun tak boleh, orang bagi nasihat pun tak makan. Dan hati tidak jadi keras. Hati keras bagi nasihat apa pun tak mahu ya. Walaupun datang COVID ni sebagai ujian daripada Allah untuk kita muhasabah diri, tapi kalau hati keras tak jadi apa. Dia tetap begitu ya. Dalam keadaan dia yang tak mau berubah. Dan kalau hati mati, lagilah rugi ya. Hati yang berzikir itu disebut hati yang hidup. Ibarat jam, perempuan. Jam kalau ada satu, tapi hidup sangat bermanfaat. Tapi kalau jam ada sampai 10, semuanya mati, jam tu satu pun tak memberi manfaat. Hati kita begitulah. Hati kita ni satu je. Banyak sebut Allah, Allah. Bila duk saja jantung kita berdegup, Allah. Itu yang terbaik. Kalau kita boleh amalkan macam tu, sangat cantik ya. Tapi kalau kita tak dapat, maksudnya sepanjang masa begitu, kita latihlah supaya hati kita ni dapat berzikir pada Allah Ta'ala ya. Supaya bersihnya hati tadi ya. Bila masuk yang baik, keluarlah yang tak baik ya. Maksudnya masuk ya, zikrullah, keluarlah yang hati yang dengki, yang ujub, yang riak dan sebagainya ya. Okey. Hati dia kata kalau tidak dijaga dengan baik, maka akan lahirlah penyakit-penyakit dalam masyarakat seperti hasad, dengki, fitnah dan lain-lainnya. Habis rosak masyarakat. Sebab apa tu? Sebab masalah dia hati tadi ya. Jadi kita ni sebab itulah kalau kitab Tanbihul Ghafilin yang saya mengajar dalam kuliah di Masjid As-Saadah tu, pertama dia maksudnya menceritakan tentang bab ikhlas. Ikhlas ni mai hati ya. Ikhlas walaupun kita masuk dalam tabung masjid, walaupun masuk RM5 tapi ikhlas. Tu hati yang ikhlas mendapat catatan pahala pada Allah Taala. Tapi hati yang tak ikhlas walaupun masuk RM50 tapi tak ikhlas, tidak mendapat apa-apa, rugi kita ya. Okey, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari. Hadis ni ya. Perhatikan dia. Sesungguhnya dalam badan seseorang itu ada seketul daging. Yang kita tadi baca Alam Nashrah tadi, kita sak dia ni. Hati kita ni duduk dekat bahagian kiri ni ya. Okey. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh anggota badan.
ketahuilah itulah yang dinamakan hati. Hati jahat, habis bincang masyarakat. Ya. Hati ni kena bersih. Kalau kita bersahabat dengan orang yang hati baik, macam mana? Dia suka menolong orang, ya. Dia suka bercakap benda-benda yang baik. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang hati dia dikatakan hati yang busuk, hati yang mati, hati yang buta dan sebagainya tadi, Masya Allah, na'udzubillah, ya, tak membawa kesan kebaikan pada kita, ya. Jadi orang yang hati dia bersih, dia suka senyum. Senyum selalu puan-puan. InsyaAllah melambangkan hati kita bersih. Ya, kadang tu muka tengok, ya Allah, susah nak senyum. Sedangkan senyum tu sedekah. Jadi kita kena selalu senyum, ya, melambangkan hati kita bersih. Yang keempatnya, banyakkan bertaubat. Kita ni masih dipanjangkan umur, ya. Semalam kita rakyat Malaysia, ya, turut bersedih di atas pemergian Siti Sarah, yang mana beliau telah menghembuskan napasnya, ya. Jadi kita alhamdulillah masih Allah Taala panjangkan umur sampai ke hari ini, ya. Maksudnya kita masih sempat lagi untuk bertaubat kepada Allah, ya. Kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Allah Taala panjang umur kita, ya. Jadi sempat lagi kita bertaubat. Macam mana cara taubat? Macam-macam lah taubat kita boleh amalkan. Antaranya astaghfirullahalazim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahalazim, innahu kana tawwaba. Astaghfirullahalazim, innahu kana ghaffara. Aku minta ampun pada Allah yang mulia, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun pada Allah yang Maha Besar, yang Maha Mulia. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Engkaulah yang penerima taubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita kata banyak-banyak kali sampai mengalir air mata. Tu baru nama dia taubat dengan sebenar-benarnya, ya. Sebab dosa kita ni banyak, perempuan. Sebab tu kita kena bertaubat. Kalau kita tak bertaubat, kita takut kita mati dengan membawa dosa-dosa kita tersebut, ya. Jadi dialah sebelum kita menghadap Allah SWT, kita pergi dalam keadaan bersih daripada dosa kita, ya. Dosa, bayangkanlah, ya, kalau umur saya 48 tahun, saya balik contoh dia dalam 15 tahun, lebihan daripada itu, tercatatnya dosa saya banyak, ya. Begitu juga yang lain-lain, samalah kita, ya. Jadi kita banyakkan bertaubat kepada Allah. Seterusnya yang kelima, perbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam duduk-duduk tu selawat lah, sambil kita nyangkan ke buat-buat kerja rumah, kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak selawat, insyaAllah, ya. Kalau kita bertaubat tadi, ikutnya tu kalau kata disuruh oleh ulama' itu kita sebanyak 100 kali sehari semalam lah kalau kita boleh buat. Tapi kalau kita boleh buat banyak, lagi baik, ya. Selawat pun begitu juga. Mula-mula kita latih diri kita buat sikit dulu, paling tidak 300 kali. Lebih pada tu lagi baik, ya, insyaAllah. Dan yang keenamnya, perbanyakkan sedekah. Kita tengoklah ni zaman ataupun musim pandemik COVID-19 ni, ya. Di mana kita tengok ramai orang yang susah, ya. Yang ada kerja hilang kerja, ya. Jadi yang tu yang menjadi masalah bagi mereka, hampir tak ada makanan dan sebagainya. Jadi bila kita ni ada sikit, ya, hulurkanlah, ya, mana yang mampu kita hulurkan. Sediakan bakul makanan ataupun hulurkan bantuan, sama ada duit ringgit, makanan atau sebagainya, ya. Tu tandanya kita ni maksudnya prihatin, kesian. Andai kita kenyang, jiran kita di sebelah lapar, tak masuk syurga bagi kita. Kalau kita mati malam tu, kita kenyang, sedangkan jiran sebelah kita berlapar. Ramai orang yang susah sekarang, ya.
Jadi bagi orang yang ada sikit ni, bolehlah hulurkan bantuan ya. Sebab apa? Orang susah sangat memerlukan. Tinggalkan beras nak masak pun tak ada. Ya Allah, Masya Allah ya. Jadi kita jangan biarkan mereka sampai bunuh diri. Itu yang kita takut, Masya Allah. Bergaduh suami isteri, ya Allah. Kes rumah tangga makin meningkat ya. Kes masalah rumah tangga. Sebab apa? Sebab datangnya ujian Allah Ta'ala COVID-19 ni, macam-macam lah masalah. Yang berhutang ya, tak ada kewangan, kerja dibuang ya, Masya Allah, anak-anak ramai, nak makan ya, duit tak ada. Kita yang ada ni kadang-kadang duk kata, aku ni tak tahu nak masak apa hari ni. Tu ada sampai tak tahu nak masak apa, sebab banyak sangat makanan kat rumah dia tu. Yang tak ada apa pula, tak tahu nak masak apa sebab tak ada apa. Tak ada apa nak masak apa ni, tak ada apa. Kita yang ada ni kata, ini tak tahu menu apa nak masak dah. Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Kita banyak makanan lagi. Buka peti air macam-macam ada lagi. Tapi yang tak ada langsung kata, apa benda aku nak masak hari ni. Sebab tak ada benda. Ya, kesian ya. Ramai di kalangan kita yang saya jumpa, yang susah, yang mengadu, Masya Allah ya. Sebab apa? Mereka dalam keadaan hilang pekerjaan, tak ada duit ringgit dan gaji dan sebagainya. Jadi yang ketujuhnya, kita mestilah dahagakan ilmu. Dahaga ilmu maksud suka untuk menuntut ilmu. Ya. Ni macam alam maya ni kita tengok. Kalau orang yang tak suka menuntut ilmu, lama dah dia tidur. Time ni dia kata bending down, tidurlah. Dia 3 lebih ni tidur yang sedap. Tapi yang cintakan ilmu masih sanggup bersama-sama meluangkan masa. Paling tidak pun kita mendengar ilmu itu menerangkan hati kita, insya-Allah ya. Okey. Hadir ke majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu di masjid di surau, hadir. Kalau ada secara alam maya, kita ikuti, insya-Allah ya. Mudah-mudahan dengan cara itu juga dapat menambah lagi ilmu ya. Ilmu ni kena diteroka, kena dicari. Bukan ilmu mencari kita. Kita mesti mencari ilmu. Kita cari ilmu, barulah kita dapat ilmu. Ilmu macam-macam kita tak tahu lagi ya. Ilmu tauhid, masih lagi kita cetek kepahaman tentang ilmu tauhid, ilmu tasawuf ya, ilmu fiqh ya. Ilmu macam-macam ilmu kita kena belajar. Ilmu Quran, Masya-Allah. Yang tahu sikit tu pun kadang-kadang dah action, jangan action. Ilmu Allah Ta'ala punya, dia boleh tarik bila-bila masa. Kita pandai sikit, kita ajar kawan. Jangan kita pandai, kita sombong. Tu cara dia tak betul ya. Seterusnya, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita hendaklah memperbanyakkan solat-solat sunat. Rajin buat solat sunat. Dah duduk rumah ya. Covid ni duduk saja. Bilalah pagi tu waktu duha, ambil wudu, buatlah duha 2 rakaat paling tidak ya. Lagi kita buatlah solat sunat taubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Lagi rajin lagi bangun malam ya. Siapa yang dapat bangun malam, orang tu hebat ya. Iaitu bertahajud ya. Kita dengan Allah ya. Hablum minallah. Kita ada hubungan dengan Allah. Ada masalah, ada apa-apa, kita terus mengadu kepada Allah ya. Allah lah tempat kita mengadu ya. Lagi kita rajin lagi, kita nak buat lagi solat sunat tasbih, solat sunat rawatib iaitu ba'diyah dan qabliyah, dan solat sunat hajat yang lain ya. Solat sunat hajat ni ada orang kata saya rajin buat solat sunat hajat. Tapi solat sunat bukan solat sunat, tapi dulu saya banyak meninggalkan solat wajib. Maksudnya ya, dia sebenarnya kena banyakkan solat qada. Qada tu wajib. Sunat tu kurangkan sikit. Boleh-bolehnya kalau dulu-dulu banyak tinggal solat qada. Kita orang perempuan ni, perempuan banyak tinggalkan solat. Kadang secara kita tak sedari. Antaranya dulu-dulu contohnya kita beranak. Bila kita masuk labor room tu tak beranak lagi, tak bersalin lagi. Tapi dah dipecahkan ketuban, maka kita dah tak boleh solat masa tu.
Isi tak bagilah kita nak pergi solat. Masa tu kita dah terhutang solat kita terhadap Allah SWT. Jadi sebab tu kita kena banyak qada. Lagi satu, kadang kita datang haid. Datang haid contohnya katalah masuk waktu solat dah, ya. Pukul 1.20 masuk waktu solat zuhur, waktu zuhur. Tiba-tiba kita tak solat lagi, kita kata kejap je lah aku nak sembahyang. Tiba-tiba pergi nak ambil wuduk, datanglah darah. Maka kita wajib qada solat zuhur kita tadi. Kita dah tertinggal, ya. Kalau kita kenang-kenang dulu-dulu ada tertinggal. Walaupun kita kata memang aku ni kuat solat, jarang tinggal solat, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kadang-kadang secara tak sengaja kita telah meninggalkan solat. Jadi sebab tu kita perbanyakkan solat qada, ya, daripada solat sunat. Sebab qada tu wajib. Doa pada Allah, ya Allah, selagi Engkau panjangkan umurku ni, aku nak qada solatku yang dulu yang mana aku tertinggal, ya. Andai kata kita baru qada 2 waktu, tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Ta'ala ampunlah dosa kita. Sebab niat kita dah nak qada solat, tapi umur kita Allah Ta'ala dah menjemput kita pulang ke pangkuannya, ya Allah, ya. Kita takut, ya Allah, ya. Kita tengok ramai orang mati hari ini dengan kena dijangkiti COVID-19, ya. Kita pun tak mustahil. Bila keadaan penyakit ni makin meningkat jumlahnya, kita pun tak mustahil hari ni kita pergi market ke pergi manakah kita selamat. Akan datang kita tak tahu kita ni mati dengan apa. Saya pun rasa Allah, aku ni silap nak mati COVID ke. Rasa macam tu lah, ya. Sebab dah rasa tak selamat. Sebab itulah kita persiapkan diri kita supaya kita menghadap Allah Ta'ala nanti dalam keadaan kita maksudnya tidak membawa dosa-dosa yang banyak, ya. Seterusnya yang ke-9 iaitu memperbanyakkan puasa-puasa sunat. Ya. Orang perempuan rajin puasa sunat, ya. Orang lelaki pun ada juga yang rajin. Kalau isteri puasa, insya-Allah suami pun puasa, ya. Pakcik-pakcik, makcik-makcik ni, tuan-tuan perempuan dah pencin-pencin, diamlah kita puasa, ajak puasalah. Antaranya kita puasa Isnin dan Khamis. Main Isnin puasa, main Khamis puasa, bagus, ya. Lagi puasa macam 1 Muharram hingga 10 Muharram. Bagus. Siapa yang larat puasa hari ni, yang dia sedang berpuasa dan sebagainya, tahniah pada dia. Kerana dia dapat mampu mengerjakan ibadah sunat puasa ni, ya. Sebab apa? Puasa ni lah ibadah yang sangat-sangat Allah Ta'ala suka, ya. Lagi puasa pada hari putih, iaitu pada 13, 14, 15 setiap bulan, ya. Pertengahan bulan dalam Islam tu, ya, disebut hari putih, ya. Lagi antaranya puasa sunat Rejab dan Sya'ban, dan seterusnya puasa sunat 1 hingga 9 Zulhijjah, ya. Itu yang terbaik, ya. Kalau kita boleh maksud latih diri kita untuk belajar berpuasa sunat ni, itu yang terbaik. Jadi yang ke-10-nya, macam mana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, itu memperbanyakkan doa. Doa lah. Doa lepas solat doa. Hujan turun doa. Doa banyak-banyak, ya. Antaranya kita berdoa untuk minta dijauhi daripada wabak, jangkitan wabak COVID-19. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Sama-sama kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada wabak COVID-19, ya. Mudah-mudahan, ya, kita selamat daripada wabak ni. Kita tengoklah, ya, bila orang kena wabak COVID ni, sampai mati pun keluarga tak boleh nak pergi dekat. Masya Allah, ya. Anak pun tak boleh nak pergi cium apa semua dah, ya. Dia tidak diwudukkan dah, dia hanya ditayamum saja. Tapi mati COVID ni, mudah-mudahan, ya, termasuk dalam mati syahid. Sebab mati dia disebabkan wabak. Tapi kadang-kadang sedihlah, hingga keluarga pun tak boleh nak mendekati, ya. Ya Allah, ya. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada wabak COVID-19, ya. Yang akan datang ni lagi lah, dia kata lagi banyak lagi nama-nama, ya, COVID tu, ya. Dah Delta lah, apalah, semua ada, ya. Masya Allah, kita pun takut, nak keluar rumah pun takut. Tapi terpaksa juga kadang-kadang sebab keperluan tertentu, ya. Tapi kita berdoa lah pada Allah, ya Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala bis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca tu banyak-banyak, ya.
Seterusnya lagi, kita banyak ingatkan mati. Allah. Duk saya ingat kalau aku mati hari ini macam mana lah. Mati ni kita tak tahu rahsia Allah, ya. Duk tengah makan pun boleh mati. Duk tengah gelak pun boleh mati. Ada orang tengah makan ni. Makan buah durian. Mati tercekik biji durian. Sebab durian murah, banyak beli durian, makan-makan tercekik mati. Masya-Allah, dah sampai ajal ya. Jadi sebab itulah kita kena banyak muhasabah diri. Ya Allah, banyaknya dosaku, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Kau nak ambil umurku, biarlah aku sempat bertaubat, ya Allah. Bagilah aku peluang untuk beribadah lagi padamu, bertaubat lagi padamu, ya Allah. Kita hendaklah banyak giat untuk melakukan amal makruf nahi munkar. Buatlah kebaikan sebanyak mana yang boleh, ya. Di musim Covid ni pun kita boleh buat kebaikan, ya. Antaranya kita tengok kadang-kadang orang susah. Saya ada di satu tempat tu, ya. Walaupun maksudnya orang memberi bakul makanan, tetapi dia tak tahu kepada siapa yang dia nak bagi tadi. Dia tak tahu kepada orang mana yang perlu dia bagi. Jadi bila dia tanya saya, Ustazah boleh ke bagi tahu saya, ada orang susah, kami nak bagi bakul makanan. Maka saya kata boleh, insya-Allah saya akan cuba cari orang susah tersebut. Antaranya lah, iaitu anak-anak murid kelas mualaf saya, ya. Mereka ni ramai yang susah. Jadi kalau kita ada lebihan daripada rezeki kita tadi, kita kongsi-kongsikanlah kepada mereka. Sebab apa? Saya bimbang, saya takut iman mereka tak kuat apabila ditimpa kesusahan, ya. Takut nanti yang sampai kita tengok sanggup bunuh diri apa, tapi na'udzubillah, mudah-mudahan. Saya dah pesan, saya kata jangan, kalau ada apa-apa masalah bagi tahu, jangan bertindak sendiri, kongsi masalah bersama, ya. Kita boleh tolong dengan cara apa sekalipun, ya. Walaupun kita tak boleh tolong secara individu, kita akan tolong secara berkumpulan, insya-Allah, ya. Jadi sebab itulah, ya, sedekah tu pun juga akan memanjangkan umur kita, ya. Kita rajin bersedekah, umur kita panjang, insya-Allah. Kita nak panjang umur lah. Panjang umur tu boleh tambah amalan lagi, boleh banyakkan bertaubat, ya. Boleh buat amal makruf nahi munkar, benda-benda yang baik, dan jauhi pada benda-benda yang tidak baik. Ni akan datang lagi. Hari ini kita dah 1 Muharram, ya. Lagi lebih kurang 8 hari, 9 hari lagi, ya. Itu 10 Muharram. Kita akan sambut 10 Muharram. Itu hari disebut Hari Ashura. Dalam Islam, Hari Ashura ni hari yang sangat bersejarah. Kenapa banyak berlaku peristiwa pada Hari Ashura. Antaranya iaitu pertemuan Adam dan Hawa setelah mereka dipisahkan, turun daripada syurga, turun ke bumi ni, ya. Jadi Hari Ashura, saya nak pesan kepada perempuan, kita lakukan amalan-amalan sunat, ya. Ada lebih kurang 11 amalan sunatnya yang perlu kita lakukan pada Hari Ashura, ya. Sama-sama kita ambil berat, ya. Kalau tak boleh buat semua pun, maksud ada di antaranya kita dapat lakukan, insya-Allah, ya. Itu pertamanya, kita pada, kalau contoh esok 10 Muharram malam ni, kita dah niat puasa, ya. Niat puasa sunat Ashura, ya. Saja aku puasa sunat Ashura esok hari kerana Allah Taala. Puasa, ya, bangun sahur dan sebagainya. Okey. Mai paginya kita akan mandi sunat Hari Ashura. Macam kita mandi sunat hari raya. Mandi, basahkan seluruh tubuh badan kita. Niat sahaja aku mandi Ashura kerana Allah Taala. Besar pahalanya, ya, perempuan. Walaupun perempuan pernah buat, ini sebagai saya, maksudnya mengingatkan kembalilah. Kadang-kadang kita ada terlupa, ya. Okey, seterusnya setelah kita mandi sunat Ashura tadi, maka kita akan melakukan solat sunat Hari Ashura. Solat sunat Hari Ashura 2 rakaat pagi itu, ya. Kita buat solat sunat Ashura 2 rakaat, ya. Kemudian pakai celak. Hari Ashura ni kita disunatkan pakai celak. Yang tak ada celak, pergilah beli celak, ya. Pakai celak mata hitam sikit hari tu, ya.
pakai celak. Okey, dapat pahala sunat. Kemudian yang kelimanya, kita disunatkan kerat kuku. Macam hari Jumaat lah, kita sunat kerat kuku. Buang segala bulu-bulu yang ada di badan, contohnya bulu ketiak, bulu ari-ari, dapat pahala sunat, ya. Jadi kita amalkanlah, ya. Bila sampai hari Asyura tu kita ikut, kita buat. Kalau tak ada kuku panjang pun, ujung-ujung kuku pun kita potonglah sikit sebagai nak ambil pahala sunatnya, ya. Dan yang keenamnya iaitu ziarah orang sakit. Tapi mai zaman ataupun musim COVID ni, kita tidak dibenarkan ziarah orang sakit. Tapi sekadar kita pergi rumah dia, bagi buah tangan, memadai lah. Assalamualaikum, saya nak bagi buah tangan sikit. Bagilah buah rambutan ke, nak bagi buah manggis ke, nak bagi buah apple ke, bagi. Sebagai sedekah kita kepada orang sakit tadi, ya. Kalau orang sakit tu tak makan, orang jaga dia pula makan. Selalu kita bagi sedekah pada orang sakit. Orang sakit tak boleh makan lah. Ni manis lah, apalah, macam-macam lah. Bagi kat orang yang jaga tu pula makan. Tak ada masalah. Jangan kata pergi ziarah orang sakit tak bawa buah apa-apa. Sebab orang sakit tu tak makan. Tu kedekut nama dia. Kita dilarang bersikap kedekut. Jangan ada kedekut langsung dalam diri kita. Buang sikap kedekut tu, ya. Kedekut ni teruk, ya. Manusia pun tak suka mendekati dia, ya. Apatah lagi syurga pun tak mau mendekati orang yang kedekut, ya. Allah pun tak suka kepada orang yang kedekut. Biarlah kita jadi orang yang pemurah, ya. Ya. Yang ketujuhnya, ziarah orang alim. Ziarah orang alim ni maksud kalau ada majlis ilmu, kita hadir. Kita hadir ke majlis ilmu tu, kita melihat tok guru tadi. Jadi kita dapat pahala pada hari Asyura tersebut, ya. Kalau katalah hari tu tak ada pengajian juga, kita tahulah dekat taman kita ni ada ustaz mana ke yang mengajar ni. Kita pergi rumah dia, Assalamualaikum, kita bagilah buah tangan kat dia, apa saja yang kita rasa nak sedekah tadi, sebagai kita mengagungkan orang alim ni. Maksudnya kita menyanjung orang alim ni, ya. Orang alim ni kita kena sanjung. Sebab apa? Antaranya itu, kalau kita nak diseret masuk ke neraka dah, maka Allah Ta'ala suruh kepada malaikat, cuba tengok dia ni, ada tak dia bersama dengan orang alim waktu dia hidup di dunia. Ni nak eret ke neraka dah ni. Tengok-tengok, oh dia ni biasa pergi rumah orang alim. Maksudnya dia dapat, maksud di situ kebaikan orang alim tadi dia dapat tumpang, maka dia dapat dimasukkan dalam syurga kerana dia mengagungkan orang alim tadi, ya. Ataupun dia maksudnya inilah maksud berbuat baik kepada orang alim tadi, ya. Yang ke-8-nya, sapu kepala anak yatim. Ni sapu kepala anak yatim ni kalau dululah tak ada pandemik COVID ni, sekarang dah ada COVID macam ni, punya meningkat lagi. Mungkin anak yatim tadi mak pak dia pun tak bagi, mak dia atau keluarga dia, waris dia jaga tadi tak benarkan sapu kepala tadi. Maka kita sekadar bagi sedekah. Bagilah duit ringgit ke, coklat ke, biskut ke, ya, supaya dapatlah kita bersedekah kepada anak yatim tadi. Kalau kita dapat sapu kepala anak yatim, dia kata sehelai rambut yang menyentuh pada tangan kita tadi, disediakan satu dahan dalam syurga. Dahan dusun buah-buahan. Alhamdulillah lah, belum kita mati dah disediakan Allah Ta'ala dusun dalam syurga. Seronok, ya. Macam kita ada kebun lah, ada dusun. Main musim buah, tak ada masalah. Orang ajak saya, jom kita pergi dusun durian saja. Saya pun try lah pergi. Pergi, Masya Allah, kena gigit nyamuk berapa ekor, tak tahan. Nyamuk hutan tak tahan, Masya Allah, ya. Jadi biarlah aku tak pergi dusun pun tak apalah. Sebab apa? Tak tahan dengan nyamuk tu, ya. Nyamuk banyak tapi orang dusun tak kena gigit nyamuk. Orang yang tak dusun ni bila pergi, nyamuk suka. Mungkin darah dia ada, maksudnya sedap lagi kot. Masya Allah, ya. Jadi seterusnya yang ke-9, pada hari Asyura kita disuruh supaya bermaaf-maafan dengan kepada orang yang kita berseteru dengannya. Kita bermaaf-maafan.
kita jumpa dia. Ada orang tu contoh dia asyik nak belaga angin dengan kita, nak bergaduh ya. Cakap sikit, ada lah. Nak timbul krisis. Jadi kita pergi jumpa dia pada hari Ashura. Assalamualaikum, hari ini hari Ashura, aku minta ampun, minta maaf apa saja kesalahanku pada kamu. Harap dapatlah maafkan. Saling sama-sama maaf, memaafi. Besar pahala ya. Sebab apa? Kita merendah diri, pergi mohon ampun kepada orang tu. Orang yang merendah diri itu pahala dia besar sebab dia sendiri. Mulakan dengan bagi salam, Assalamualaikum. Kalau dia tak mau baik dengan kita pun dah, contoh dia dendam sangat kita, dia tak mau jawab salam, terpulang pada dia. Janji kita dah bagi salam. Kita dah bagi salam dan kita dah lepas. Allah Ta'ala kata kita dah nak berbaik, tapi dia tak mau baik, itu terpulanglah pada dia. Tapi kita ampunkan dosa dia. Sebab apa? Kita takut biarlah dosa kita kat dunia ni diselesaikan di dunia. Jangan dosa kita di dunia bawa ke akhirat. Masya Allah. Dosa lain lagi banyak. Dosa ni lagi nak bawa, dosa bergaduh lagi. Allahu Akbar. Biarlah kita selesaikan. Dosa sesama manusia, selesaikan di dunia. Jangan dibawa ke akhirat. Takut kita sangkut di sana ya. Nak masuk syurga, tiba-tiba tak dapat. Sebab masalahnya ada melakukan maksudnya kecil hati tadi ataupun krisis tadi ya kepada sesama manusia tadi. Kemudian dia kata yang ke-10-nya pada hari Ashura 10 Muharram tu ya, kita disunatkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca paling kurang 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Paling kurang 70 kali. Boleh baca banyak, lagi baik. Boleh baca banyak, bacalah. Kita masa banyak duduk rumah ni. Allah, pegang tasbih 20 minit, banyak kita boleh baca. Macam-macam zikir kita boleh sebut ya. Tapi kadang-kadang tu ya Allah, lihat. Kita minta Allah Ta'ala lah bagi kita supaya jadi rajin untuk beribadah. Peningkatan kita daripada umur yang lepas, umur yang datang ni bagi makin bagus lagi. Maksudnya kita punya ibadah kita terhadap Allah Ta'ala ya, iaitu amalan-amalan kebaikan kita tadi ya, pertingkatkan ya. Seterusnya lagi iaitu pada hari 10 Muharram tu, hari Ashura itu disunatkan kita supaya luaskan perbelanjaan dalam keluarga. Apa maksud luas perbelanjaan dalam keluarga perempuan dan tuan-tuan sekalian? Iaitu berbelanja lebih. Itu makan sedap sikit. Lauk sedap sikit lah. Ini bagi yang orang yang ada sikit. Bagi orang yang tak ada tu, sekadar apa yang mereka mampu ya. Jadi kita disunatkan berbelanja lebih. Makanlah sedap. Hari ni anak kata nak makan ayam ke, nak makan ketam ke, ikutlah. Maksudnya menu atau selera keluarga kita tadi. Pahalanya berganda-ganda kerana kita melayan ahli keluarga kita tadi dalam perbelanjaan rumah tangga, kita bagi makan yang mereka suka ya. Okey. Jadi kita sebagai hidup di dunia ni, kita kena banyaklah buat amalan ya. Sebagaimana kata pepatah Arab, iaitu ad-dunya mazra'atul akhirah ya. Pepatah Arab kata dunia sebagai ladang untuk bercucuk tanam. Bercucuk tanam ni maksudnya tempat buat amal ibadah, tempat buat kebajikan. Buatlah baik di dunia selagi ada umur ya, lagi larat, lagi sihat ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih sihat yang kita ni, boleh bergerak ke sana sini lagi. Buatlah ya amal kebaikan. Apa saja maksudnya yang membawa kepada kebaikan, buat. Jangan rasa aku tak ada masa lah, malas lah. Kita rebut-rebut peluang. Allah Ta'ala nak bagi pahala. Kita terpanggil kadang-kadang. Ada orang kadang-kadang susah ke, minta bantuan ke apa. Kita terpanggil. Untuk apa? Allah Ta'ala nak bagi pahala bonus kat kita. Kita nak tolong, tak tolong. Kalau kita tolong, kita dapat pahala. Tapi kalau kita buat tak endah, kita rugi ya. Dah depan mata dah Allah Ta'ala nak bagi pahala, kita menolak ya. Masya Allah, hari ini kita tengok ya, orang yang kaya beruntung ya, boleh bersedekah
ya. Mereka boleh hulurkan bantuan, ya. Kerana apa? Mereka orang yang ada. Orang yang tak ada pula sebagai penerima, ya. Jadi COVID-19 ni kadang-kadang kita tengok di segi negatif dia memanglah penyakit ni boleh bawa kematian dan sebagainya. Tapi dari segi ada hikmah di sebalik dia pula. Kita tengok dengan adanya COVID-19 ni kita tengok dalam rumah tangga bagaimana ibu yang tak pandai masak, yang tak rajin masak, dah rajin masak. Sebab nak makan di kedai tak boleh, harap beli, bungkus, lebih masak di rumah. Kalau saya pergi market kadang jumpa kaum ibu, Allah, beli barang-barang dapur, ya. Tanya, nak masak apa kak? Hari ni masak kari lah. Maksudnya sebab apa? Sebab itulah anak-anak dapat makan, masakan ibu tadi menambah kasih sayang, ya. Suami dapat makan, masakan isteri tadi dapat menambah kasih sayang. Jadi mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dalam Islam, insya-Allah, ya. Jadi kita kadang-kadang kita melihat juga, ya, dengan COVID-19 ni kita tengok, ya, anak-anak banyak duduk di rumah, ya, bersama ibu dan ayah, ya. Jadi untunglah kita dapat melihat ataupun menegur sikap anak-anak kita, mendidik mereka dan sebagainya, ya. Dah semuanya PDPR, ya. Belajar daripada rumah. Jadi mereka banyak duduk rumah depan mata kita. Apa-apa yang tak kena kita boleh senang membetulkannya, ya. Jadi dia kata dunia sebagai ladang untuk bercucuk tanam. Maksudnya tempat buat amal ibadah kebajikan. Hasilnya akan dipetik di akhirat nanti. Dah buat kebajikan banyak-banyak kat dunia ni, akhirat esok maka dapatlah hasil dia, ya. Tu kebaikan dia, ya. Jadi maksudnya kita dari sehari ke sehari, bayangkanlah, ya, umur kita ni semakin pendek bukan semakin panjang. Bayangkanlah kalau Allah Taala kata kamu ni hidup kamu sampai umur 50 saja. Contoh saya 48, tinggal 2 tahun lagi 50, ya. Jadi makin pendek, umur makin pendek. Tu 2 tahun kau panjang lagi lah. Kalau dia kata umur kamu ni tak lama dah, esok lusa dijemput dah, habis dah kita lah, masya-Allah. Sebab itulah maksud persiapkan diri kita ni, ya Allah, ya. Takut pada kematian, takut kita ni berada di alam kubur, siksaan kubur, ya, pertanyaan kubur macam mana nak jawab, ya. Habis yang kubur pula, alam akhirat pula, masya-Allah. Ya, alam dunia ni lah, ya, akan disoal oleh malaikat kubur nanti dan di akhirat nanti. Kita tengok dunia ni, ya. Apa amalan kita? Kalau amalan kita baik, alhamdulillah. Kalau amalan kita nampak sebaliknya, na'udzubillah, cepat-cepatlah kita maksudnya insaf, ubah sikap kita, ya. Berkawanlah dengan orang-orang yang baik, insya-Allah kita akan jadi baik. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang rosak akhlak, kita akan terikut rosak akhlak, ya. Boleh berkawan dengan orang rosak akhlak, tapi kita menarik dia supaya jadi baik. Jangan kita ikut dia. Kalau kita ikut dia, habis hancur, ya. Jadi sidang hadirin yang dihormati, ya. Jadi kita untuk hari ini, ya, kita sangat-sangat bertuah. Kerana apa? Kita masih Allah Ta'ala bagi berpeluang untuk menyambut awal Muharram, ya. Awal Muharram, malam tadi kita dah baca doa dah, ya. Kita berazam pada diri kita untuk melakukan amal-amal ma'ruf, meningkatkan lagi amal-amal kita, mudah-mudahan, ya. Kalau tahun-tahun dulu kata kita kurang beramal, tahun akan datang, tahun 1443 Hijrah ni kita nak pertambahan. Ya Allah, dulu aku malas berpuasa, puasa sunat ni. Jarang-jarang aku puasa. InsyaAllah tahun 1443 Hijrah ni kita tambahkan, ya, iaitu amalan kita dengan melakukan puasa-puasa sunat, ya. Lagi kalau dulu kita mengaji Quran kurang istiqamah, ya, insya-Allah pada tahun 1443 Hijrah ni kita nak, mudah-mudahan kita dapat istiqamah dalam membaca Quran, ya.
paling tidak, iaitu sehari 5 helai. Dan paling tidak, paling kurang sehari 5 helai. Kalau tak boleh 5 helai, 5 muka surat. Ya. Kalau tak boleh 5 muka surat ni, memanglah lemah sangatlah tu ya. Jadi kita minta pada Allah, kalau dulu aku ni perangai tak berapa bagus, mudah-mudahanlah datang tahun hijrah ni aku nak berubah pada lebih bagus. Daripada banyak bercakap kepada banyak diam. Diam tu bercakap benda yang baik-baik saja. Benda-benda yang tak baik, lebih baik kita diam. Ya. Pada kita cakap yang lara, yang sia-sia, boleh membawa kepada dosa. Daripada kita cakap benda yang boleh maksudnya mengumpat orang dan sebagainya, lagi dilarang dalam Islam. Ya. Orang mengumpat ni maksudnya dosa yang Masya Allah. Kalau kita baca dalam surah Humazah, ya, maksudnya Masya Allah, ya, besar dosa orang mengumpat ni. Takut, ya, tapi berapa ramai orang masih boleh mengumpat lagi. Ya. Jadi kita minta ampun, minta maaf kepada Tuhan empunya yang kita umpat. Kalau kita mengumpat kepada orang, kita kena jumpa balik Tuhan punya diri tu, minta ampun, minta maaf. Sebab apa? Sebab kita takut dosa dengan manusia mesti diselesaikan kat dunia. Dosa dengan Allah Ta'ala, kita mudah kita bertaubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Taubat kepada Allah banyak-banyak. Allah Ta'ala ampun. Kalau dosa dengan manusia, kita kena selesaikan di dunia ni, itu dengan pergi berjumpa dengan Tuhan empunya diri, minta ampun, minta maaf pada dia. Ya. Bukan senang, malu. Kalau kita dah ngumpat orang, kita nak pergi minta ampun, minta maaf, malu. Tapi sebab itulah dia kata, jagalah lidah kita ni. Sebab lidah ni jahat, ya. Sebab lidah dengan hati. Itulah bila kata diceritakan dalam kitabnya tentang maksudnya bab alam kubur ni, ya. Iaitu dia kata apabila mayat tu masih berada lagi di rumah, mayat tu masih belum dibumikan lah, tengah dimandikan, tengah dikafankan, masih ada di rumah lagi. Ulat-ulat dalam kubur tu sedang menanti-nanti sampai meleleh-leleh air liur, punya teringin nak makan dua benda pada manusia tadi, iaitu lidah dengan hati. Sebab lidah jahat, suka kata orang, suka memfitnah orang, suka mengadu domba, buat cerita, buat provoke, ya, dan sebagainya. Hati pula, hati jahat, hati dengki. Hati ni Allahu Akbar. Kita biarlah termasuk dalam golongan orang yang bersih hati. Macam mana nak bersih hati tadi? Banyak zikrullah, ya, bersihkan hati kita, ya. Mudah-mudahan kita jadi hati bersih. Amalan kita pun, kalau kita solat, maksudnya kita dalam keadaan khusyuk. Kalau hati kotor, solat tak rasa zuk dia. Zuk tu rasa satu rasa, maksud khusyuk dia tu, ya. Solat kalau 5 minit, 2 minit pun susah nak khusyuk kalau hati tu dah kotor, ya. Tu yang kita takut. Jadi sebaik-baiknya kita jagalah, ya, hati kita ni jadi baik, jadi bersih, bersifat ikhlas, ya. Sentiasa minta pada Allah, ya Allah, ikhlaskanlah niat aku ni. Aku tak pergi mengaji, aku nak belajar mengaji secara maya ke, secara bersemuka ke, biarlah ikhlas kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kalau kerana lain satu pun tak dapat pahala. Biarlah kita sentiasa maksud baiki niat kita dari semasa ke semasa. Ya, mudah-mudahan, ya. Jadi untuk yang akhir sekali lah, ya. Jadi masa pun dah tak panjang. Jadi saya akhirilah ceramah Ma'al Hijrah kita hari ini dengan membaca doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al fi qulubina nura. Ya Allah, jadikanlah pada hati kami ini bercahaya. Wa fi lisana nura. Jadikanlah pada lidah kami bercahaya. Wa fi sam'ina nura, dan pada pendengaran kami bercahaya.
waj'al fi basarina nura, dan jadikanlah pada penglihatan kami bercahaya, waj'al fi khalfina nura, dan jadikanlah pada belakang kami bercahaya, waj'al min amamina nura, dan jadikanlah di hadapan kami bercahaya, waj'al min fawqina nura, dan jadikanlah di atas kami bercahaya, waj'al min tahtina nura, dan jadikanlah di bawah kami bercahaya. Allahumma na'zim lana nura, Allahumma na'zim lana nura. Ya Allah, muliakanlah kami dengan cahaya-cahayamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita sudahi juga dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu. Saya minta ampun dan maaf atas maksudnya apa yang kekurangan dalam ceramah saya tadi. Yang baik itu datang pada Allah, ya. Yang lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa di lain siaran.